Right. So sekarang ni saya nak bercakap tentang rancangan pengajaran di bawah punya pesan 2. So ni saya nak share sikit tentang RPH. Saya tahu you all semua ada template yang kementerian dah bagi. Ada yang boleh pakai template tersebut. Cuma nanti ubah suai sedikit berdasarkan kepada yang saya request ini ya. Okay, boleh? Agama ada. Ha? Agama lain sikit dengan kementerian. Tak apa, ya tak payah pakai template yang formal pun sebenarnya. Rancangan pengajaran ni sebenarnya kita boleh buat dalam your own pace. Bising lah. Tak dengar lah. Okay. So sekarang ni saya teruskan ya. Alright. So ini adalah rancangan pengajaran. Ingat kita nak buat walaupun kita nak mengajar menggunakan teknologi ke apa, kita tetap balik semula kepada kita nak mengajar. We are trying to make sure yang kita adalah mengajar dan tujuannya adalah supaya proses pembelajaran itu berlaku. Itu sebab penulisan rancangan pengajaran harian ini lebih kepada satu topik pembelajaran kita panggil RPH kan. Okay. Dan bahan bantu teknologi itu yang kita nak bangunkan. So ini adalah keperluannya. Okay, so sekarang ni kalau KPM ada dia punya standard format, saya tak kata kena pakai format tersebut, tapi kalau nak pakai, ubah suai sedikit untuk memastikan apa yang saya request di sini ada. Alright, mula-mula kita discuss dulu apa itu rancangan pengajaran. Rancangan pengajaran merupakan rangka kerja aktiviti pengajaran pembelajaran untuk dilaksanakan guru di dalam bilik darjah, makmal atau secara dalam talian sekalipun dalam satu jangka waktu yang telah ditetapkan. Kalau masih ingat, untuk tugasan 2 saya minta untuk 40 minit. So itu lebih kurang satu masa pembelajaran di sekolah. Okay? So tujuan utama guru menyediakan rancangan pengajaran adalah untuk menjamin murid mencapai objektif pengajaran secara berkesan di samping meningkatkan keyakinan guru untuk mengajar. Berkesan tu maksudnya kalau kita sediakan rancangan pengajaran, maka kita dah fikir kalau aku buat macam ni, adakah pelajar akan dapat apa yang hendak disampaikan. Okey, selain daripada itu meningkatkan keyakinan guru. Kalau dah ada RPH ni, kita pun rasa macam lebih yakin lah untuk mengajar sebab kita dah ada persediaan sebelum proses PDPC itu berlaku. Sebelum mengajar, guru perlu merancang pengajaran berdasarkan kepada sukatan pelajaran serta latar belakang murid. Jadi, ini semua tahulah ya. Kalau tengok kepada assure tadi, analyze learners, itu merujuk kepada latar belakang pelajar yang kita perlu fikirkan kesesuaiannya dengan strategi ataupun proses yang kita nak buat. Okey, justru semasa merancang sesuatu pengajaran, guru perlu membuat keputusan mengenai keperluan, matlamat dan objektif yang perlu dicapai dan dikuasai murid serta motivasi dan strategi pengajaran yang sesuai bagi mencapai objektif. So secara ringkas, ia kena ada maklumat ni. Maklumat mengenai murid, maklumat mengenai nak ajar apa, perkara yang akan diajar, dan langkah-langkah serta aktiviti guru murid dalam sesuatu proses pengajaran pembelajaran, iaitu PDPC. Okay? So, ini adalah 2 maklumat yang mesti ada dalam rancangan pengajaran. Tadi saya dah sebut kenapa penting untuk membina keyakinan guru, supaya kita tahu kita nak ajar apa dan kita tahu pada akhir 40 minit tu apa yang kita nak capai. Mengelakkan sebarang penyelewengan atau terkeluar daripada aspek. 40 minit kita cakap, habis 40 minit pelajar tak belajar apa-apa. Sebab kita tak plan. So rancangan pengajaran ini lebih kepada planning. Okay? Rancangan. Mengingati bahan serta pendekatan pengajaran yang perlu digunakan. So, bila kita ada RPH ini, maka kita akan ingat nak guna apa selepas ni. Bahan apa nak guna selepas ni. Apa yang kita pelajar sampaikan. Dan secara yang paling bagus adalah, seperti kita sebut tadi, efektif atau efisien, masa pengajaran itu adalah optimum. Dalam 40 minit, tercapai objektif. Menghadkan skop yang akan diajar dalam sesuatu jangka waktu yang diperuntukkan supaya segala objektif pengajaran dicapai. So kita tak nak, kalau suara saya putus-putus, maklumkan saya ya. Okay.
menghadkan skop yang akan diajar dalam sesuatu jangka waktu supaya kita rancang, kita tahu kita nak ajar 40 minit, takkanlah kita punya objektif sampai 10. Okay? So kita tahu apa yang kita nak capai dalam tempoh 40 minit tersebut. Sekarang dah okey tak Fikri? Dah okey dah. Okay. Ada, saya dapat warning saya punya internet ada problem sikit. Okay. Membuat pertimbangan yang sesuai, bagaimanakah cara menggunakan teknik terbaik untuk menyampaikan isi pelajaran serta menilai pembelajaran pelajar. Kalau kita tak buat RPH, kita tak akan fikir macam mana kita nak tengok pelajar. Walau kita buat RPH sekalipun, kadang-kadang perkara di luar jangka berlaku di waktu di kelas. Tapi kalau kita buat RPH, sekurang-kurangnya kita telah memikirkan jika pelajar tak dapat, cuba buat benda ni. Jika pelajar tak faham, apa kita nak buat. So we already have that in mind. Dan kalau ada RPH, satu benda yang paling penting adalah ia membantu pengajaran berlaku secara lancar dan tersusun. Okay, kita dah tahu topik apa nak sampaikan, macam mana nak sampaikan dan bagaimana nak menilai pelajar. Okay. Selain daripada tu, kita ada keupayaan untuk merancang aktiviti yang kita rasa boleh menarik minat pelajar semasa proses pembelajaran berlaku. Kali ini kita dah mengajar. Kita dah ada RPH. Lepas tu kita akan ajar topik yang sama. Kita boleh mula mengubah strategi sebab kita dah ada pengalaman semasa kita buat proses PDPC tersebut. Jadi kita boleh inject certain aktiviti yang lebih menarik. Bila kita bangun RPH, kita boleh menilai secara objektif kemampuan untuk merancang dan menulis aktiviti pembelajaran dengan berkesan sebab kita kena buat reflection sendiri. Seterusnya kita akan plan macam mana nak memperbaiki kelemahan tersebut. Okay. Ini adalah tips. Guru haruslah merancang dengan teliti setiap komponen pengajaran. Objektif, mesti perkara yang pertama. Objektif yang kita nak capai. Yang kedua, pengetahuan sedia ada yang berkaitan. Apa pelajar dah tahu? Okay. Peralatan atau bahan bantu mengajar yang diperlukan. Apa BBM kita nak buat? Apa isi pelajaran yang kita nak sampaikan? Apa strategi atau kaedah tadi tu teaching strategi atau method yang berkesan untuk kita capai objektif. Apa aktiviti di antara pelajar dan guru yang kita boleh buat? Bagaimana kita nak menilai pelajar? Bagaimana kita nak tutup PDPC tersebut? Apakah tugasan pengukuhan selanjutnya yang kita akan beri kepada pelajar? Okay? Itu adalah komponen yang kena ada dalam RPH. Okay, so merancang serta menyediakan satu siri aktiviti untuk membantu pelajar mengubah sikap, kebiasaan, kebolehan dan pengetahuan ke arah yang dikehendaki. Jadi ini adalah perkara yang anda kena fikir. Sekarang kena fikir. Masa kita buat RPH tu, masa kita merancang, kita kena fikir. Apa yang pelajar kena belajar? Dia kena belajar kemahiran ke? Kemahiran motor skill. Maksudnya boleh pandai bertukang, pandai pasang pipe. Atau kalau misalnya kemahiran dari segi kalau solat, boleh solat dengan betul, rukuknya betul. Kalau dia buat tayamum, proses kemahiran bertayamum tu betul. Okey, itu kemahiran. Fakta. Macam kalau pelajar, okey, apa yang dia perlu hafal? Fakta tersebut. Rukun iman, rukun Islam. Kalau misalnya benda-benda macam tu. Okay, konsep. Okay, ini mau pada konsep atau iman. Sikap. Kita nak pelajar berubah sikap. Daripada negatif kepada positif. So, itu adalah objektif. Atau nilai dan sebagainya. So, ada 3 perkara kalau misalnya kita lihat perubahan ataupun apa yang dipelajari. Iaitu kognitif. Kognitif melibatkan kepada pengetahuan, fakta, konsep. Psikomotor, ini adalah kemahiran. So, skills. Dan afektif lebih kepada nilai. Nilai, emosi dan affectionate pelajar lah 3 benda. So, apa sebenarnya yang anda mahu pelajar itu capai di akhir proses PDPC berlaku? Jadi, benda ni berkait dengan objektif pembelajaran. Dan kemudian kena fikir untuk capai objektif pembelajaran, apa susunan urutan yang paling sesuai untuk dilaksanakan.
Dan kemudian kena fikir apa kaedah penyampaian yang paling bagus dan bagaimana cara nak menilai pelajar. Okay, so ini adalah konten dia. Okay, remember saya ingatkan template dia adalah mana-mana anda nak guna, tak ada kekangan nak pakai RFP macam mana. Yang penting ada maklumat ini. Apa subjeknya, apa subtopiknya, tingkatan ke darjah berapa. Okay, kalau subjek sekolah menengah atau sekolah kebangsaan, kalau sekolah agama darjah berapa, tahun berapa. Okay, tarikhnya bila, kita rancanglah bila kita mungkin buat dan topiknya apa. Hasil pembelajaran itu adalah objektif yang hendak kita capai. Kemudian, apa bahan bantu mengajar yang kita akan sediakan? Apa pengetahuan sedia ada pelajar? Dan bagaimanakah aktiviti itu akan dilaksanakan? Okey, pengetahuan atau kemahiran yang ikut soal ini adalah bangun kepada tadi tu tak payah pisahkan betapa. Yang ini adalah aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Right, lepas tu udahlah masukkan sekali kalau nak pecah dia kepada penutup dia, apa tugasan dia, apa refleksi kendiri, apa pun boleh dimasukkan dalam. Okey, ini dia. Objektif atau hasil pembelajaran. Isi pembelajaran, senaraikan secara ringkas lah. Tak payahlah you all masuk sekali dengan gambar rajah, dengan apa semua tu ya. Ringkas saja, tajuk dia apa, subtopik dia apa. Akan pelajar boleh isi konten rukun iman, rukun Islam, kalau solat, jenis-jenis solat, solat sunat ke, macam tu. Okey, kalau puasa, amalan puasa, so itu adalah isi pembelajaran. Aktiviti nak buat apa? Macam pelajar buat pembentangan, demonstrasi dan sebagainya. Okey, saya stop dulu kat sini. Saya nak buka soalan dulu. Ada soalan tak? Tak ada. Okay, you all tahu tak macam mana nak tulis objektif pembelajaran? Dah biasa buat ke? Maksudnya Biasa. target lah. Ha? Target kita lah. Maksudnya, Contoh? maksudnya kita nak budak tu dapat mencapai apa lah. Di akhir kelas, betul? Betul. Ya, ya. Okay. Contoh. Bagi contoh. Murid dapat memahami. Murid dapat memahami. Bagilah satu ayat penuh objektif pelajaran. Murid dapat memahami rukun solat. Okey, murid dapat memahami rukun solat. Betul tak objektif tu? Betul? Alah. Kalau ikut ini tak boleh kurang. Betul. Memahami tidak boleh diukur. Macam mana nak tahu budak tu faham? Murid boleh Latihan. Ujian. Kemahiran. Latihan. Tak boleh. Objektif dulu. Kita pergi pada objektif. Objektif dia adalah, kalau kita nak tahu dia memahami, kita cakap pelajar boleh menerangkan, menjelaskan, menulis semula, menyenaraikan 5 rukun-rukun iman. Faham ya? Memahami adalah sesuatu yang tidak boleh diukur. Tak nampak dia berlaku, dia faham atau tidak. So, kena betulkan cara menulis objektif pembelajaran atau hasil pembelajaran. Okey, boleh? Boleh Macam tu saya sambung. Boleh. Sambung. Ya, betul. Alright. So, bila kita dah tahu, kalau dia contohnya apabila kita buat kepada kemahiran psikomotor, maksudnya pelajar boleh memasang, kalau misalnya dia buat meja contohnya, meja yang DIY, pelajar boleh memasang meja DIY yang melibatkan 5 komponen contoh. So, itu adalah psikomotor. Kalau misalnya kognitif, kita lebih kepada pelajar boleh menerangkan, pelajar boleh menulis semula, pelajar boleh menghuraikan, pelajar boleh mengklasifikasikan. Itu betul pelajar. Itu adalah
kognitif. Kalau efektif, pelajar menunjukkan tingkah laku, menunjukkan macam mana nak cakap kalau efektif menunjukkan nilai murni, melibatkan sesuatu, menunjukkan, menggambarkan dan sebagainya. Okey, kita pergi kepada komponen pengajaran, objektif pelajaran. Ia merujuk kepada pengetahuan dan kemahiran yang perlu dikuasai atau dicapai oleh pelajar selepas sesuatu sesi PDPC. Okey. Ia merupakan ini adalah objektif pembelajaran adalah komponen terpenting bagi sesuatu rancangan pengajaran di mana merupakan asas pemilihan bahan dan peralatan pengajaran, pengetahuan asas berkaitan yang diperlukan di samping mencadangkan aktiviti guru murid yang sesuai. So, benda pertama yang kena dibetulkan dan tetap ditetapkan adalah nak dapat capai apa. Daripada situ baru kita bergerak kepada pemilihan peralatan, bahan, strategi dan lain-lain. Okey, bila nak bagi penyataan objektif, dia mestilah ditulis berdasarkan kepada hasil. Itu apa yang kita nak perolehi. Dan juga prestasi atau tingkah laku murid yang boleh dilihat atau diukur selepas sesi tersebut. Seterusnya, kena tahu keadaan atau syarat yang diperlukan bagi sesuatu tingkah laku tersebut. Okey. Selain daripada tu, kita kena tengok berapa lama agaknya masa untuk objektif ingin dicapai, kesinambungan dengan pengalaman sedia ada dan kemahiran yang ingin dicapai. Mestilah jelas. Okey. Ini adalah maklumat yang berkaitan dengan objektif pembelajaran. Objektif yang dipilih mestilah memenuhi ciri-ciri ni mesti mudah, sesuai, realistik. Jangan dah letak objektif yang tak munasabah nak dicapai dalam tempoh 40 minit. Kalau dia lebih besar, pecahkanlah dia kepada objektif yang kecil yang boleh dicapai. Jelas, maksudnya boleh diukur, tepat dan disusun mengikut apa objektif pertama dengan objektif kedua. Dah capai objektif pertama baru boleh capai objektif kedua contohnya, tersusunnya. Okey, so sesuai dari segi tahap pencapaian murid dan peruntukan masa, realistik, boleh dilaksanakan. Jelas, bahasanya betul, tepat, berkaitan dengan yang dikehendaki serta mengikut urutan yang betul dan sesuai. Dan apabila menulis objektif pembelajaran atau hasil pembelajaran, rujuk taksonomi Bloom melibatkan 6 aras pengetahuan, kefahaman, aplikasi, analisis, sintesis dan penilaian. Okey. Okey, kalau tengok daripada sini, kalau kita nak capai aras pengetahuan. So, bila kita gunakan laras bahasa, kita gunakan yang mudah macam menamakan, menerangkan. So, memahami, ayat perkataan memahami tadi tu adalah pemahaman. So, gantikan dengan menyebut, melukis, mentafsir. Kalau penggunaan boleh guna mendemonstrasi, boleh mendemonstrasi, boleh menggambarkan, boleh melakar, mensenaraikan. Kalau kita nak nilai, pelajar boleh menganalisis aras yang keempat, maka kita boleh gunakan terma ataupun laras bahasa, membezakan, mencerahkan, menguji. Okey, bila anda tengok balik semula objektif masing-masing dan sesuaikan dengan taksonomi Bloom ini ya. Kalau sintesis guna perkataan merancang, membentuk, mengubah, menyusun, membuat laporan. Manakala penilaian kita boleh gunakan perkataan menilai, memilih, menganggar, membanding dan sebagainya. Okey, ini adalah contoh objektif pembelajaran. Di akhir pengajaran ini, pelajar akan dapat mendefinisikan maksud rangkaian dengan tepat. Okey, ini aras apa dalam kognitif Bloom? Pengetahuan, pemahaman. Okey, pengetahuan ke pemahaman? Pemahaman. Pengetahuan. Pengetahuan.
Okay, mendefinisikan ini level 1. Dia belum faham. Dia cuma boleh repeat back. Okay? Dia belum faham, dia tahu. Okay, kita senaraikan 6 rukun iman. Dia tahu, dia boleh senari. So dia adalah mendefinisikan. Menjelaskan? Pemahaman. Dia dah boleh faham. So bila dia dah faham, dia boleh menjelaskan. Okey, membandingkan? Penilaian. Lagi? Membandingkan? Penilaian. Analisis. Lebih sesuai adalah analisis. Maksudnya dia boleh membuat perbandingan di antara 3 perkara yang berbeza. Okey, analisis ataupun sintesis. Okey? Itu sebab penggunaan bahasa dan laras kena jelas. Okey. Kalau memberi objektif pembelajaran, dia ada 3 benda. ABCD. Boleh guna kaedah ABCD. Audience ialah siapa? Pelajar. B ialah behavior. Kalau behavior, kita merujuk pada taxonomy Bloom. Bila kita tengok taxonomy Bloom, kita tengok laras-laras bahasa. Okey, saya repeat balik. Saya takut dia putus. Okey, kalau menggunakan pendekatan ABCD, kita tengok pelajar. Okey, kalau nak lebih jelas, pelajar itu siapa? Pelajar tahun 4 sekolah agama, contoh. Umur dalam 8 hingga 10 tahun. B adalah behavior, atau apa yang dia boleh buat, perbuatan dia. Okay. Ini yang kita gunakan taxonomy Bloom dan kita gunakan laras bahasa dalam taxonomy Bloom yang dicadangkan. C adalah condition, syarat untuk memenuhi objektif tersebut. So condition macam ni kita kata tanpa melihat nota. Okay. Dia boleh bandingkan, tak payah tengok nota, dia boleh buat. Dan degree ataupun ketepatan dia. Maksudnya dengan tepat, dengan jelas, dengan contoh kita kata satu projek mini. Kita sebut perkataan mini. Mini itu masuk, atau prototype itu adalah degree dia. Dia hanyalah sesuatu yang lebih kecil daripada keseluruhan. Jadi kalau kita bangunkan projek, bukanlah kita bangunkan projek tu yang boleh dijual, tapi projek kecil untuk kegunaan pengetahuan. Yang kecil, yang mini. So itu adalah degree. So kalau ada 4 ini adalah sangat membantu penulisan objektif yang baik. Okay? So bahan bantu mengajar. Okay. Bahan bantu mengajar. Tadi objektif so lepas ni nanti saya nak masing-masing untuk tengok balik objektif dalam RPH masing-masing dan kemudian betulkan merujuk kepada yang saya dah guide tadi. Okay. So bahan bantu mengajar, anda perlu membangunkan bahan bantu mengajar. So bahan bantu mengajar itu apa? Bahan bantu mengajar adalah sebarang peralatan yang digunakan untuk membantu guru menyampaikan isi pembelajaran secara berkesan supaya mudah difahami. Okay. So ini adalah, dia ada banyak tujuan. Satu, untuk bantu PDPC, atau boleh juga digunakan untuk menarik minat dan meningkatkan minat pelajar supaya pelajar tu attention dia tu adalah kekal pada kita punya proses pembelajaran. Okay. Kepentingan dia adalah, okay, bila kita buatkan PDPC, bahan bantu mengajar, BBM ni, kita mestilah ada ciri-ciri ini. Okay. Sesuai dengan tajuk. Okay, sesuai dengan tajuk maksudnya janganlah bahan bantu mengajar itu adalah whiteboard, marker, apa lagi selalu kertas A4. Itu bukan bahan bantu mengajar. Okay, ia perlulah sesuai dengan tajuk yang kita nak sampaikan dan ia mestilah berkait dengan objektif pembelajaran pelajar. Selain daripada itu, kena sesuaikan dengan kebolehan murid. Kalau misalnya kita nak gunakan teknologi di mana pelajar perlu menggunakan e-learning,
untuk pelajar berusia 5 tahun, 6 tahun contohnya, sesuai ke dia gunakan komputer atau adakah lebih sesuai dia gunakan touchpad tu, handphone atau tablet atau iPad. Itu adalah kebolehan pelajar. Atau kita buat pelajar kena menjawab soalan, sedangkan budak-budak darjah 1, darjah 2 ada 20% daripadanya masih belum boleh membaca. So sesuai ke dia kena baca jawab soalan atau perlukah kita sediakan soalan berbentuk audio? Kena fikir bahan bantu mengajar macam tu. Menarik, yang ni adalah subjektif. Pada setengah pihak ia mungkin menarik, pada setengah pihak ia mungkin tak menarik. Ini saya serahkan kepada guru punya experience. You know what best for your teaching process. Okey, yang penting ia perlu dipelbagaikan sesuai dengan pelajar yang berbeza-beza. Ada pelajar yang cemerlang, ada pelajar yang sederhana, ada pelajar yang lemah. Fikirkanlah mereka supaya ketiga-tiga kumpulan ini akan dapat yang terbaik semasa proses PDPC berlaku. Tersusun dan perlu mudah. Janganlah rencam sangat dalam 40 minit PDPC ada 10 bahan bantu mengajar. Nak pergi dari 1 BBM kepada 1 BBM pun dah ambil 1-2 minit. Lepas tu kita tak puas hati sebab kita tak dapat gunakan kesemua BBM yang disediakan. So please be rational dan plan it properly. Okay, tulisan jelas dan saiz yang sesuai is another thing. Okay, ini adalah bahan bantu mengajar. Pelajar pemulihan, perlu. Kalau pelajar pemulihan, okay, perlu tak, Mari tanya perlu buat aktiviti untuk pelajar pemulihan, pengayaan dan pemulihan. Ikut kepada keperluan objektif pembelajaran balik semula. Okay? Objektif dia tu kalau pemulihan, pemulihan lah. Kalau pengayaan, pengayaan lah. Kalau misalnya proses itu adalah baru nak kenalkan pada pelajar, pelajar boleh mengenali, pelajar boleh menerangkan semula. So itu lebih kepada baru introduce. Kalau pemulihan bahawa sedia ada dia dah buat tapi sebenarnya pelajar lemah. So terangkan dalam objektif, lepas tu aktiviti tu sesuaikan. Okey, contoh penulisan ini kejap saya nak clearkan okey, ini contoh penulisan. Okay. Okay. Contoh penulisan untuk bahan bagi mengajar. Bagi subjek teknologi, ini subjek teknologi, saya perlukan 10 set kabel UTP yang terurai, hub RJ45. Sebab saya nak buat demonstrasi, tunjuk cara. Saya akan sediakan satu permainan komputer dalam format flash bagi mentajuk rangkaian mengandungi soalan-soalan berbentuk games. Nampak Itu adalah bahan bantu mengajar yang saya akan gunakan bagi proses pembelajaran untuk menerangkan tentang satu topik rangkaian komputer. Okay. So barang ni barang real, barang maujud. Kabel, router dan sebagainya. So saya akan bawa ini ke dalam kelas and then saya akan buat tunjuk cara dengan pelajar. Okay, ini adalah pengetahuan sedia ada. So, bila kita nak belajar, kita kena beritahu bahawa pelajar telah belajar apa. Pelajar telah tahu tentang apa. So, pelajar telah mempelajari tajuk keselamatan komputer, teknologi rangkaian dan juga keselamatan data. So, topik ini lebih kepada pengenalan proses memasang